Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zuhaimi. Assalamualaikum. Ya, Kena pagi. nasi dah kau Cik Zuhaimi kita pagi ni. Allah, hari ni 1 Zulhijjah. Ah. Niat puasa. Puasa lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, jadi kita pun nak berkongsi mengenai apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Cik Zuhaimi, kalau boleh tu mungkin boleh dekatkan sikit, takut tak dengar suara. Okey, boleh. Sedap sangat suara. Penonton royak lah penonton kata ni dia. Okey, baiklah. Cik Zuhaimi, kita boleh teruskan. Hala 7, ekonomi Terengganu menerusi PITAS 2030 yang pastinya kita tahu PITAS 2030 telah dilancarkan sejak 2018 lagi. Hampir dalam 5 tahun yang lalu. Jadi untuk permulaan ni, sebagai permulaan, pencapaian, apakah pencapaian PITAS 2030 sehingga ke hari ini? Mungkin boleh Cik Zuhaimi kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada Manis kerana sudi jemput. Saya rasa saya datang kali yang kedua atau ketiga kot. Nanti Manis berkaitan dengan bercerita tentang PITAS 2030. PITAS untuk makluman pada penonton semua, pendengar kita, ialah Pelan Induk Terengganu Sejahtera yang merupakan blueprint untuk kerajaan negeri Terengganu yang mula dilancarkan pada seawal Datuk Ahmad Muhammad Datuk Seri Membesar masuk ke Wisma Darul Iman bulan Mei kot, tak silap bulan Mei. Bulan Mei. Terus Datuk Seri Datuk Samsuri, Datuk Ahmad Samsuri menyebut tentang Hala 7 Negeri Terengganu dengan memakai nama Pelan Induk Terengganu Sejahtera. So dari situ kita mula membentuk satu pelan tindakan. Daripada situ kita mula melibatkan libat urus, mengadakan pelbagai bengkel dengan semua agensi untuk, dan akhirnya dokumen telah dilancarkan pada tahun lepas. Bukan tahun lepas, tahun 2021, bulan 9 2021. So dari sudut pencapaiannya, Alhamdulillah, sepanjang selepas kita dah 4 tahun yang kita lancarkan, kita telah menyediakan 2 pelaporan tahunan PITAS itu sendiri. Sebab PITAS ni dia fokus kepada perancangan yang melibatkan sama ada perancangan pembangunan insan, yang kedua perancangan pembangunan ekonomi. Dan hari ini kita akan bercakap soal pembangunan ekonomi. Dalam PITAS kita ada mercu tanda, kita ada 50 mercu tanda. Alhamdulillah, bermula daripada tahun lepas, kita telah daripada 50 mercu tanda kita bukan telah selesaikan, maksudnya telah kita dalam proses perancangan dan pelaksanaan hampir kesemuanya lah. Sedangkan pada tahun 2020 dalam 60% dalam peringkat perancangan dan dalam peringkat pelaksanaan, tapi pada tahun 2022 kesemuanya semua dalam peringkat pelaksanaan, dan ada 11 daripada 50 mercu tanda dalam peringkat yang telah diselesaikan pada tahun lepas lah. Dan insya-Allah pada tahun ni kita akan cuba tingkatkan lagi untuk kita capai dengan baik pada tahun lepas, insya-Allah. InsyaAllah. Cabaran juga Cik Zuhaimi, tambah dengan COVID lagi masa baru ni dok, nak mencapai sesuatu target kita pada masa tu. Ya, kita mencabar sebab waktu kita ambil lepas kita lancarkan PITAS, kita berdepan dengan pandemik 2 tahun pandemik. Jadi banyak yang kita letak sasaran, yang kita letak terpaksa di-align balik sasaran tersebut. Sebab contoh, sebagai contoh, waktu kita ambil alih, bukan kita ambil, kita ambil macam saya pula kan. Waktu berlaku peralihan kerajaan pada tahun 2018, kita berdepan dengan pengangguran hampir 48%. Jadi dalam tempoh 2 tahun kita berjaya mengurangkan pengangguran daripada 48 kepada 35. Tapi selepas pandemik, pengangguran naik kembali. Jadi kita berdepan pengangguran kita naik jadi 48. Alhamdulillah kita berjaya turunkan kepada 4.2 pada tahun lepas. Itu pun kita cuba lagi supaya dapat turunkan pada tahun ni pada 3.8% pengangguran tersebut. Itu antara pencapaian awal lah kalau ada. Baik, bercerita dengan pasal pencapaian tadi, pastinya kita agak-agak lah untuk pencapaian seterusnya agar dapat dicapai dengan baik. Baik, kita nak tanya juga kepada Encik Zuhaimi kita, soalan yang seterusnya, bolehkah Encik Zuhaimi ceritakanlah sedikit perkembangan ekonomi Terengganu pada masa sekarang ataupun pada masa learning? Bagaimana perkembangannya, Cik Zuhaimi? Okey, dari sudut perkembangannya, kalau kita ambil pertama disebut ekonomi, dia berkaitan dengan beberapa parameter yang kita kongko. Yang pertama dari sudut KDNK, pelaburan dan sebagainya lah. Dari sudut KDNK kita, sasaran kita waktu kita laksanakan kita membuat perancangan PITAS ialah sekitar 6% setiap tahun pertumbuhan KDNK yang kita sasarkan. Namun disebabkan pandemik yang berlaku, kita terpaksa buat jajaran baru ataupun dipanggil realignment balik supaya pembangunan tersebut realignment balik supaya kita nak capai pada 6% itu agak mencabar. Sebab kita pertumbuhan yang perlahan, dan termasuk yang dibentangkan oleh yang berhormat Menteri Ekonomi baru ni berkenaan dengan
ekonomi dunia yang bergerak agak perlahan daripada sekarang sampai 2026 yang agak ketara lah. Namun Terengganu mencapai satu perkara yang memberangsangkan bila mana kita mula membuka sektor ekonomi. Terengganu antara negeri yang ketiga tertinggi dari sudut pertumbuhan KDNK, melibatkan 3.6% pertumbuhan KDNK. So memang mendapat pujian di peringkat federal dan di peringkat negeri, satu pencapaian yang membanggakan lah. Selepas kita membuka sektor ekonomi, sektor oil and gas mencatatkan pertumbuhan yang agak ketara, hampir 3.6%. Satu. Yang kedua, berkenaan dengan pengangguran, tak nafikan bahawa Terengganu agak pengangguran agak tinggi di negeri Terengganu, sekitar 4.5% waktu itu. Namun daripada tahun lepas, daripada suku pertama sampai ke suku keempat, kita berlaku penurunan daripada 4.5, 4.4 dan 4.3. Dan sasaran kita pada tahun ini yang kita bincang di peringkat negeri ialah kita nak kurangkan daripada 4.3 pada 3.8%. Dan untuk menyelesaikan perkara ini, kerajaan negeri sendiri telah menubuhkan satu entiti agensi yang kita namakan sebagai Terengganu Human Resource Development Centre, THDC. Jadi THDC telah berbincang dengan mengadakan banyak perbincangan per keso dan sebagainya untuk kita termasuk dengan YPU, Yayasan Pengurusan Usahawan, untuk kita mencipta peluang pekerjaan sekitar 4,000 pada tahun ini supaya dapat mengurangkan kadar pengangguran daripada 4.3 kepada 3.8. Satu. Yang ketiga berkenaan dengan insiden kemiskinan. Terengganu tak nafikan antara yang ketiga atau keempat yang ini. So kerajaan negeri telah mengeluarkan bajet untuk memberi bantuan one off pada tahun ini saja sekitar 120 juta setahun. Dengan harapan ia akan berlaku multiplier effect daripada 120 juta tu. Ia panggil impact pada ekonomi, ia panggil 3 kali ganda. Sebab bila mana kita keluarkan duit cash, rakyat akan berbelanja, ia akan menjana pendapatan sekitar kepada peniaga dan peniaga kecil dan penjaja di tepi jalan lah sebagainya. Dapat kembali kepada kerajaan balik lah. Maksud okey. Baik, Cik Zuhaimi, ini antara soalan yang panas, hasil bancian daripada diri saya sendiri jugalah. Ini bancian bukan saya ambil daripada data mana-mana. Sebab saya suka tengok juga apabila sesuatu benda yang dikaitkan dengan kerajaan negeri contohnya, pastinya ada akan bertanyakan soalan sebegini. Soalan yang begitu agak panas jugalah. Kerajaan Terengganu ada pemimpin yang hebat pastinya, pegawai yang bagus-bagus, yang ada nama, dan juga ada Pitas 2030 untuk memandu, untuk memacu sendiri ekonomi di negeri Terengganu. Jadi sepanjang 5 tahun ni, apa perkembangan ataupun pembangunan yang kerajaan dah buat sebenarnya? Cik Zuhaimi. Sabar. Okey. Okey, asasnya kita terpaksa berterima hakikat bahawa kita berdepan dengan cabaran pandemik baru-baru ni, pandemik COVID-19. Tapi itu bukan alasan yang utama sebenarnya. Lepas kita ambil alih kerajaan tersebut, kerajaan Terengganu pada tahun 2018, kita berdepan dengan apa yang disebut sebagai kegagalan, apa benda-benda yang dibuat yang lepas yang mesti dipulihkan. Kita tak nak ambil konsep bahawa yang lepas kita avoid dan kita buat benda baru. Yang tu tak selesai. Sebab kita tak nak berlaku yang lepas, kita keluarkan belanja yang banyak, berlaku pertukaran menteri besar, dia tinggalkan lepas, dia buat yang baru, menyebabkan yang lepas, yang projek yang lepas terbengkalai dan kerja putih. So kita tak nak macam tu. So apa yang kita buat, selepas kita ambil alih, kita sebut fasa ni fasa pemulihan. Fasa pemulihan. Dan banyaklah antara benda yang kita lakukan, antaranya ialah kita memulihkan perumahan terbengkalai. Banyak perumahan terbengkalai yang kita pulihkan, antaranya yang kita pulihkan sekitar yang kita buat di panggil Padang Setengah tersebut, yang kita buat di Hulu Terengganu. Kita telah terpulihkan projek perumahan tersebut, dan kita telah beri yang telah siap, kita dah berikan hampir 19 penerima rumah yang hampir terbengkalai, yang agak lama, penantian hampir lebih 10 tahun kita selesaikan, dan insya-Allah benda ni akan pergi pada fasa 3 dan fasa keempat. Satu. Yang kedua, antara yang kita buat ialah di bawah Wabida Tazman sendiri ialah penempatan semula nelayan. Yang ni, penempatan nelayan ni hampir 3 ekskul pertanian tak selesai. So di peringkat ekskul Tazman kita selesaikan, dan kita telah projek di Kemaman hampir 70% siap, di Besut hampir 90% siap, dan benda ni kerajaan keluarkan bajet dengan kerjasama dari federal untuk dipastikan benda ni siap dalam tempoh yang ditetapkan. Ini sebagai contoh lah. Antaranya lagi ialah kita memastikan ialah kita meningkatkan pendapatan JLC negeri Terengganu, antaranya Terengganu Inc. Selepas kita ambil alih pada tahun 2018, peningkatan keuntungan daripada 973 juta hinggalah pada tahun yang 2022 kita anggarkan pendapatan sekitar 1.5 bilion
pendapatan tersebut lah. Antaranya kita tingkatkan dari sudut JSC antaranya Golden Faros asalnya rugi sekarang mencatatkan keuntungan. TDM pun asalnya rugi sekarang mencatatkan keuntungan. TADC syarikat berkaitan dengan pertanian asalnya rugi, bukan saya rugi, tak ada bangun dah, hampir nak ditutup, tapi kita berjaya bangkit dan mencatatkan keuntungan. Ini sebagai contoh projek-projek pemulihan yang kita lakukan dan fasa ini termasuk yang kita sebut sebagai antaranya infra Stadium Sultan Mizan yang asalnya tak boleh guna dah. Tapi tahun ni kita boleh guna dah. Bahkan kita boleh buat piala baru ni. Piala apa ni? Yang malam ni akan berlangsung. Malam ni piala apa tah? Ni Perlawanan Persahabatan Malaysia. Itulah saya yang banyak sukan ni kurang sikit. Paksa tanya orang lain. Jadi so itu infranya dan kita akan, maknanya kita apa yang dibuat lepas kita tak void, kita terus keluarkan bajet, kurang belanja untuk kita siapkan ikut sepenuhnya. Antaranya di Pulau Poh, di Kenyir. Dulu masa pembangkang kita lawan. Tapi dah sebab benda dah ada. Tapi kalau kita buang sayang. Betul. Jadi kita siapkan dan kita pastikan benda tu mendapat impak yang tinggi khususnya untuk pelancongan di Pulau Poh bagi contoh, dan untuk rakyat kembali. Ya, betul. Jadi terjawablah. Jadi yang mana tertanya-tanya tidak. Jadi dengan Apa yang dibuat? Ini jawapan dia. Ya, ini jawapan dia. Baik, semestinya bila dah kita tahu jawapan tadi dan kita pun teruja. Okey, rupanya ni aku tak tahu, hari ni aku boleh tahu. Jadi kita nak tanya pula untuk perancangan. Ada juga hala tuju ekonomi untuk akan datang. Lagu mana Encik Zuhilmi? Okey, saya sebutkan tadi. So sekarang ni kita fasa pembangunan ke depan. Sebab fasa pembangunan ke depan ni, kalau sebelum ni kita ada Kerajaan Terengganu menanggung hutang ataupun menanggung yang panggil deferred payment dengan security payment yang mesti dibayar setiap tahun. Yang bayaran tersebut sekitar 200 ke 400 juta setahun yang mesti dibayar. So bagi bermula pada tahun ini dan akan datang, pembayaran tersebut makin kurang. So duit yang lebihan tersebut kita boleh pakai untuk bahagian pembangunan seterusnya lah. Dan selagi dalam masa yang sama, jumlah hutang kita dengan kerajaan federal pun makin berkurang daripada sekitar 477 juta. Kita selesaikan daripada 700 juta, kita telah bayar hampir 400 juta lebih hutang tersebut. So sekarang ni kita fasa yang kedua ialah fasa pembangunan. Pertama, sebelum kita bercakap fasa pembangunan, kita menyebut secara jelas bahawa Terengganu amat bergantung pada dana khas minyak. Sekitar hampir 85% pembelanjaan Terengganu bergantung pada minyak. So apa yang kita buat dalam PITAS sebagai supply induk, kita kata untuk yang tempoh akan datang kita nak mengurangkan kebergantungan pendapatan pada minyak daripada 8%, kita nak tingkatkan lagi pendapatan negeri sampai minyak sekitar 15% lagi. Dan benda ni kita dah luluskan dari tingkat Majlis Tingkat PITAS baru ni, ialah ada beberapa amount yang kita sebut, tapi kita belum mencapai angka tersebut bermula pada tahun depan lah, untuk kita mengurangkan kebergantungan kita pada minyak sedikit demi sedikit. Sebab kita sekarang ni Malaysia ataupun dunia sekarang menuju pada teknologi hijau, tenaga hijau. Jadi automatik kepenggunaan ataupun kebergantungan pada minyak semakin lama semakin turun. Dan ini akan memberi kesan kepada negeri Terengganu yang amat bergantung pada minyak. Satu. Yang kedua, reserve minyak sendiri Terengganu. Dia reserve ni, bila sebut reserve, dia semakin lama semakin berkurang. Sebab kita ambil kan. Jadi reserve ni bila mana semakin berkurang, kita kena memikirkan satu plan yang baru untuk memastikan Terengganu dapat sustain dengan pendapatan ini dengan mengambil kira industri baru yang sedia ada lah. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan projek pembangunan, dalam PITAS kita ada sebut ada dua perkara, antaranya projek perumahan yang kita sasarkan pada 2070, kita mesti menyiapkan sekitar 60,000 unit rumah di Terengganu. Sebab apa 60,000 unit? Sebab kita nak mensasarkan kalau boleh 60% ataupun 70% rakyat Terengganu ni mendapat rumah. Ada rumah lah semua sekali. Dan Alhamdulillah di dalam pentadbiran sekarang ini, di bawah Exco Yang Berhormat Datuk Dr. Alias, kita dan sasaran kita untuk siapkan ataupun kita nak bina rumah di negeri Terengganu sekitar 20,000. Dan setakat ni kita dah sampai sasaran sekitar 18,000. Kenapa kurang? Kita betul-betul terkesan dengan pandemik. Dengan 2 tahun tersebut kerja-kerja pembinaan terhenti. Jadi so far kita daripada 20,000 kita dah fokus pelaksanaan 18,000 satu pencapaian yang agak laju lah. So kita akan cuba speed up lagi dan kita pergi kepada ke arah untuk siapkan 60,000 lepas ni, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik, itu antaranya lah. Okey, jadi Cik Zuhilmi tadi ada juga disebut berkaitan potensi ekonomi baharu. Jadi apa yang sebenarnya yang ada dalam perancangan PITAS 2030 ni untuk manfaatkan potensi tersebut tu, Cik Zuhilmi? Baik, saya sebutkan tadi bahawa cabaran kita pada akan datang ialah sekarang ni kata zaman satu zaman digital. Yang kedua ialah orang semakin lama orang semakin meninggalkan penggunaan minyak, penggunaan oil and gas lah, minyak sebagai satu industri, sebab ia anggap sebagai
sing ekonomi kan, mana industri dosa bagi bukan. Sebab ia kata industri kotor, sebab ia katanya pandangan ekonomi lah. Ia sebagai untuk dia boleh merosakkan kelestarian dan sebagainya. So di peringkat SDG sendiri, di peringkat PBB dia ada keluarkan satu SDG, matlamat pengenalan mampan tersebut untuk mengurangkan keberkantangan tersebut. Dan banyak negara telah mengeluarkan pelbagai inisiatif lah untuk lebih menggunakan teknologi hijau. Jadi saya sebutkan tadi, kesan pada Terengganu ialah dia akan mengurangkan pendapatan sebagainya. So daripada Terengganu, daripada dalam plan induk kita ada beberapa potensi ekonomi yang kita tengok, yang kita sedang dibangunkan, dan kita akan mulakan pada perancangan sedang berjalan, dan kalau sempat kita akan mulakan pada tahun depan. Antara perkara yang kita tengok sebagaimana yang disebut oleh YB Menteri Baru ni, sebut isu karbon. So di Terengganu memang kita dalam perbincangan, dia panggil carbon storage. Carbon storage ni apa nak terjemah apa carbon storage ni, tempat peletakan karbon di offshore di itu. Kita sedang melihat kepada potensi karbon di Terengganu, dan sebenarnya potensi Terengganu dengan Sarawak hampir sama dari sudut perhutanan, karbon dan sebagainya, sebab dua-dua ni negeri yang ada perhutanan dan ada gas, cuma sumbernya berbeza. Jadi yang pertama yang kita sedang lihat ialah potensi karbon itu sendiri, yang merupakan satu sumber pendapatan baru negeri Terengganu. Satu yang pertama. Yang kedua berkenaan galian. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Muhammad Dr. MB tahun lepas pun ada, dan tahun ni disahkan oleh Menteri Sumber Asli Yang Muhammad Nazmi sebut bahawa kita Malaysia kita ada reserve NRRAE, dipanggil non radioaktif nadi bumi, nadi bumi yang tiada radioaktif, sekitar 809 bilion, dan antara negeri yang ada reserve tersebut ialah negeri Terengganu. Jadi kalau perkara ni, kalau kita dapat explore dengan baik dengan kerjasama dari pusat, ia menjadi satu sumber baru negeri Terengganu dan tempoh 20 ke 30 tahun akan datang. Jadi benda ni satu benda baru, cuma tinggal beberapa polisi yang sedang dibuat oleh kerajaan federal, dan insya-Allah Terengganu akan cuba membuat yang terbaik lah untuk memastikan ia menjadi satu pendapatan baru dari negeri Terengganu. Yang kedua, yang ketiga ialah bahagian pelancongan. Terengganu tidak nafikan bahawa negeri Terengganu ni lebih amat cantik. Amat cantik kan. Jadi amat cantik berbanding negeri lain. Kita ada nature kita sendiri, kita ada pulau yang cantik, kita ada pantai yang agak cantik dan tenang. Kita ada tasik dan kita ada Bukit Bukau. Banyak yang ni. Jadi kita fokus untuk jadikan Terengganu sebagai negeri pelancongan. Dan disebut oleh MB sendiri pada awal 2018, dia sebut bahawa Terengganu kita jadikan koridor pelancongan Islam antarabangsa. Jadi kita nak jadikan Terengganu sebagai negeri pelancongan. Bila mana dia jadi negeri pelancongan, dia akan dapat dua faedah kita dapat. Yang pertama, faedah pada kerajaan negeri sendiri dari sudut pembangunan produk, dan duit akan masuk kerajaan negeri. Yang kedua, indirect pada rakyat. Bila mana sebab rakyat Terengganu ni sekitar 1.2 juta. Jadi untuk kitaran ekonomi tersebut dia tak mencukupi untuk anggota sebarang bisnes, tak mencukupi untuk kitaran ekonomi. Jadi untuk merancangkan ekonomi Terengganu, dia perlukan sampai 1.5 juta ke 2 juta. Jadi untuk pertambahan tersebut ada bermacam strategi, antaranya ialah memastikan pelancong datang ke Terengganu sepanjang tahun. Barulah orang kata kedai makan hidup, kedai-kedai tepi jalan untuk hidup semua hidup, sebab pelancongan datang ke Terengganu. Dan yang ketiga, pertanian. Dalam pertanian kita telah keluarkan pelan strategi pertanian sampai tahun 2025. Dan Terengganu kita sasaran kita ialah untuk selepas ni untuk kita jadikan sebagai gedung pengeluaran makanan utama negeri untuk Malaysia. Jadi kita ada banyak tanah yang terlibat, antaranya di Besut, di Setiu dan di Ulu Terengganu. Jadi ini antara peluang-peluang besar yang kita ada, dan benda ni kita lihat dalam plan induk kita sendiri sebagai satu peluang pada negeri dan kepada rakyat untuk mencipta pelbagai peluang pekerjaan, sekaligus kita nak mengurangkan migrasi keluar, rakyat Terengganu keluar. Kita sebut Terengganu, dan sebut prinsip kita ialah rakyat sebagai aset. Jadi kita nak rakyat kita balik ke Terengganu, dan kita nak orang luar datang ke Terengganu juga untuk pastikan kita bangunkan ekonomi Terengganu ni. Sebab kalau ikut kita punya negeri kita ni, yang orang macam ibu mengandung, dia memanjang, sebut ibu mengandung. Kita baru bangunkan sekitar pantai. Kita belum bangunkan di bahagian tengah. Tengah. Ya, Terengganu ni kalau ikut Pelan Malaysia dia pecah ada 3. Satu bahagian luar, tepi pasir pantai, satu bahagian tengah, yang ketiga bahagian dalam. Jadi bahagian dalam ni tak boleh bangun sebab dia hutan simpan kekal. Sebab Terengganu ni 43% negeri Terengganu ialah hutan simpan kekal. Jadi hutan simpan kekal tu kita bincang bab karbon tadi, untuk kita karbon kredit dan sebagainya. Tapi Terengganu tengah dan Terengganu pantai kita nak maksimumkan pembangunan dalam untuk kita
Yang penting pembangunan tersebut untuk kita memastikan rakyat kita dapat manfaat. Bukan sekadar pembangunan rakyat kita dapat rugi je. Yang tu ya. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Cik Zuhaimi. Jadi kita pun rasa macam suka pula kita mari Terengganu. Duduk Terengganu. Mana tahu boleh jadi orang Terengganu. Boleh. InsyaAllah lah. Okey, baik, nak tanya Cik Zuhaimi jugalah dengan masa yang masih kita ada lagi. Sebenarnya nak tanya banyak lagi tapi biasalah masa mencemburui kita. Jadi sebagai kata-kata akhir ada juga kesimpulan dari apa yang Cik Zuhaimi dah terangkan kepada kita hari ini. Okey, asasnya Terengganu kita ada Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Pelan ini ialah untuk saya war-warkan, pelan ini adalah blueprint kerajaan negeri Terengganu. Kita mulakan pelan ini pada tahun 2018 dan kita sasarkan sampai tahun 2030. Untuk 2030 ni kita nak jadikan Terengganu sebagai negeri maju, berkat dan sejahtera. Bila sebut maju, berkat, sejahtera ni selalu saya sebut kita bukan sekadar tak kosong, tak maju, kita bukan sekadar tak slogan tanpa ada apa yang kita nak. Jadi kita sebut maju, kita nak maju dari sudut ekonomi yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Kita tak nak maju, kita buat pelbagai bangunan, pelbagai ni kemajuan tapi rakyat tak apa-apa. Bila sebut kemajuan sebagai contoh, kita bincang pusat untuk buat breakwater tu di pantai Terengganu. Sebab pantai Terengganu ni hampir 80% berdepan dengan kisan. Kita buat breakwater sebagainya untuk menyelesaikan masalah nelayan dan masalah pendapatan supaya tidak berlaku hakisan pantai teruk. Satu. Jadi itu fokus pada pembangunan. Kita rela keluarkan pelonjakan yang tinggi, yang penting rakyat selesai. Sebab termasuk juga isu terbatas banjir dan sebagainya. Yang kedua dari sudut pembangunan insan, maju dari sudut manusia. Yang ketiga maju dari sudut kelestarian. Sebab saya sebutkan tadi, kita 43% Terengganu ialah hutan sifat kekal. Kita boleh jual balak tersebut, dapat untung, tapi apa yang kita dapat, anak cucu kita akan berdepan dengan masalah sebab rosak kelestarian tersebut. Satu, maju. Yang kedua, berkat. Berkat melibatkan dua perkara. Yang pertama, prinsip. Kita nak Terengganu bergerak mengikut prinsip Islam. Sebab tu bila sebut prinsip, orang kata kita dah ada yang kita buat sebelum ni ialah Kanun Jenayah Syariah 1. Yang kedua, kita ada Perumahan Patuh Syariah. Dan kita kat Bandar Lestari. Bandar Lestari Terengganu yang kita fokus di 3 perkara. Bandar Lestari, Islamik dan Digital. Baru ni saya waktu saya turun ke Johor baru ni, kita bincang, kita pergi pada forum Islamic City, Smart City. Tapi yang tak ada pada mereka adalah tentang Islamik dan kelestarian. Jadi Terengganu ada satu tu, Islamik dan kelestarian. Dan konsep Bandar Lestari Terengganu kita bangunkan berdasarkan konsep pembangunan yang dibuat oleh Ibn Khaldun, pandangan Ibn Khaldun. Kita buat satu. Yang ketiga, satu prinsip, yang kedua penghayatan takwa. Yang kita nak rakyat Terengganu ialah semua menamalkan agama. Sebab pitah ni melibatkan dua. Satu, penggunaan insan, yang kedua ekonomi. Jadi berkat tersebut kita nak prinsip Islam dan semua mengamalkan agama. Sebab itu kita buat pelbagai program untuk membina kesedaran rakyat untuk beragama. Bila sebut beragama, dia memahami agama, dia mengamalkan agama. Itu berkat. Yang ketiga ialah sejahtera. Melibatkan yang pertama, kita nak sejahtera dari sudut kita nak keselamatan rakyat daripada isu jenayah. Yang kedua, isu sosial. Sebab masing-masing bimbang. Jenayah pun bimbang, isu sosial pun orang bimbang. Bagi contoh, anak masing-masing nak lepaskan anak perempuan, bagi contoh, dia bimbang. Tapi kita cuba nak kurangkan benda tersebut dengan pelbagai program lah. Yang kedua, dari sudut kemakmuran, kita nak hasil Terengganu ni dinikmati oleh rakyat Terengganu. Sebab tu dalam pelancongan kita buat CBT yang di bawah YB Yusof Arifin, panggil CBT Community Based Tourism. Kita nak supaya produk pelancongan ni komuniti yang dapat manfaat. Bukan sekadar kita buat, akhirnya player dapat tapi rakyat tak dapat apa-apa. Jadi yang tu kita buat. Kita hasil mesti dapat rakyat Terengganu. Kalau industri yang kita buat ni mesti rakyat Terengganu dapat kerja. Situ. Tabung usahawan yang kita buat ni biar rakyat Terengganu yang apply cepat untuk kita kembangkan produk tersebut. Yang ketiga ialah konsep berkebajikan. Konsep berkebajikan ialah kita nak supaya rakyat Terengganu ni antara kerajaan, rakyat, komuniti saling bantu-bantu antara satu sama lain. Itu maju berkat sejahtera. Dan konsep berkebajikan, kalau ada masa sikit saya boleh terang, ialah kita nak, dan kita telah berdepan dengan satu ujian baru ni, dua ujian besar. Satu pandemik, yang kedua air. Kalau perasan baru ni di Kuala Rus kita ada krisis air hampir 2 bulan kan. Jadi kalau ikut usaha kerajaan saja, kita tak mampu untuk selesaikan masalah di bawah, untuk pastikan rakyat kita berdapat makanan dan sebagainya. Tapi contoh, satu pertama pandemik baru ni, bila mana kerajaan buat apa nama hilang lah perkataan tersebut apa? PKP. Perintah ni apa? Lama tak sebut itulah 2 tahun ni. Dulu hafal PKP dah. PKP Perintah Kawalan Pergerakan kan. Ya, betul. Kita berdepan dengan suasana ialah rakyat tak boleh bekerja. Dan Terengganu banyak penjaja dan sebagainya yang dapat gaji hari je. Dia tak ada simpanan. Jadi itu yang kesang. Jadi kesan tersebut ialah di peringkat rakyat di bawahan, sama ada NGO maupun individu saling bantu-bantu supaya rakyat itu tak lapar.
waktu itu, dan kita berjaya dan PKP tersebut. Kalau harapkan bantuan kerajaan, memang harap mungkin tak sampai, tapi dengan kerjasama individu, pusat masyarakat dan sebagainya, akhirnya sampai. Dan waktu tu kita buat gerobok rezeki di peringkat masjid-masjid, kita letak makanan, siapa nak ambil makanan tersebut. Dan macam-macam kita buat di peringkat PKM, pusat masyarakat, di masjid dan sebagainya, kita letak makanan sebagainya supaya rakyat kita tak lapar, dan kita berjaya menyelesaikan tersebut. Yang kedua, waktu kita berdepan isu krisis air di bandar di daerah Koneru, hampir 2 bulan krisis air, dan saya pun terkesan sekali. Rumah saya ada keluarga yang agak besar. Bayang kalau air tak ada, jenuh lah kita. Tapi waktu air tersebut, kerajaan hanya menyediakan penyediaan air orang kata air satu minyak air tangki dan sebagainya. Tapi nak sampai setiap rumah tersebut, masing-masing pakat bantu-bantu. Komuniti pakat ambil air bagi ke jiran. Ada komuniti tu buat boring, air ambil boring tanah, pakat offer ke jiran, pakat ambil air ni percuma, tak ada masalah. Jadi saya lihat ni satu bentuk ni konsep kebajikan yang kita nak. Kerajaan akan keluarkan bajet dan sebagainya, tapi rakyat sama rakyat ni sama membantu, NGO sama membantu, individu sama membantu. Yang ni untuk kita ambil hadis Nabi SAW, antara Nabi bagi amaran, kalau jiran lapar, kita membiarkan jiran lapar, kita akan mendapat dosa yang besar. Jadi benda ni yang kita terapkan supaya semua saling bantu-bantu, dan alhamdulillah rakyat Terengganu masih ada sifat tersebut, saling bantu-bantu antara satu sama lain. Ini satu benda yang membanggakan kita, dan inilah yang kita nak dalam PITAS tu sendiri, ialah masyarakat yang berkebajikan. Dalam masa yang sama, kita nak negeri kita ni menjadi satu negeri yang pantang timur, yang dikeruni, yang kita ada satu sumber ekonomi yang kukuh, untuk kita pastikan rakyat kita ni mendapat dipanggil hasil yang baik, dan dalam masa yang sama menepati prinsip Islam dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melahirkan satu rakyat yang beragama, bermasyarakat dan berkebajikan. InsyaAllah, moga-moga apa yang dirancang agar semuanya menjadi realiti dan juga menjadi kenyataan. Dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Encik Zuhaimi Abdul Rahman selaku pemangku pengarah COE PITAS untuk kita kongsikan hari ini Hala 7 Ekonomi Terengganu menerusi PITAS 2030. Dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama dengan kami juga di live Facebook ni. Kita ada Ian Irfan, Nadiah Azhar, Haziq Adlan, Muhammad Hafizullah Muda, dan juga ramai lagi lah sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Baik, Cik Zuhaimi, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaAllah ada masa kita berjumpa kembali, Cik Zuhaimi. Ya, nanti kebetulan sebut tadi pasal tim yang ada. So alhamdulillah kita PITAS, kita ada tim yang baik lah untuk memacu ataupun membangunkan ataupun merancang bersama. Jadi alhamdulillah tim ni tubuh semangat lah untuk terus. Kita ada masa panjang lagi sampai 2010. Lepas tu kita akan bincang fasa kedua pula, insyaAllah. Ingat ingat buat pesan tu 3 bulan gaji. Itu bukan buat cakap, saya cakap. Baik, terima kasih Cik Zuhaimi. InsyaAllah tak ada masa kita jumpa lagi. Okey, baik. Jadi untuk anda terus kekal apa yang disebut tadi, maju berkat sejahtera. Jadi inilah bersama dengan kami pastinya Manis Pagi.